Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sektor yang kami gunakan dalam modal ini ialah sektor tenaga. Teknologi hijau yang pertama iaitu pusat tenaga biogeosid. Bermaksud bahan organik yang digunakan daripada tumbuhan dan juga haiwan akan membekalkan tenaga apabila dibakar. Sumbernya kami menggunakan daripada sisa buah dan sayur dan juga makanan organik dari perumahan, contohnya sisa pisang. Bakteria tumbuh pada oksigen bebas karbon dioksida dan gas metana. Ia juga melibatkan pencemaran anaerob iaitu fermentasi. Hasilnya ialah biogas iaitu gas metana dan juga elektrik. Kegunaan ialah gas ia boleh menggunakan sebagai gas memasak. Kelebihan pula menambahkan ekonomi negara, mesra alam dengan meminimumkan pembuangan sisa dengan proses 3R, quality dan quality. Teknologi yang kedua iaitu pusat tenaga biodiesel. Bermaksud api bersih iaitu alkalister yang dihasilkan daripada sumber bio iaitu tumbuhan, haiwan, sisa minyak goreng untuk menggantikan bahan api diesel. Sumbernya ialah kita menggunakan daripada minyak masak terpakai. Hasilnya ialah biodiesel. Kegunaannya ialah karbon neutral, penghasilan karbon semasa pembakaran biodiesel, penyerapan karbon semasa fotosintesis tumbuhan biodiesel. Kelebihan pula memanfaatkan sisa minyak menghasilkan kurang karbon dioksida dan karbon monoksida berbanding diesel. Yang terakhir, mengurangkan pergantungan pada bahan bakar dari luar negara. Yang ketiga iaitu solar farm. Bermaksud panel suria juga dikenali sebagai modul atau panel photovoltaik penyerapan cahaya matahari sebagai sumber tenaga bagi menghasilkan tenaga elektrik atau power. Sumbernya ialah mengambil daripada cahaya matahari. Hasilnya dia boleh menghasilkan sebagai elektrik. Hanya ialah tenaga boleh diperbaharui, tidak menghasilkan gas rumah hijau seperti hasil tenaga dari bahan api fosil. Teknologi hijau yang seterusnya ialah kincir angin. Bermaksud perjalanan tenaga elektrik dengan menggunakan tenaga angin. Sumbernya adalah daripada angin dan hasilnya ialah elektrik. Kelebihannya ialah menjimatkan penggunaan tenaga tidak boleh diperbaharui dan bahan mentah. Okey, teknologi hijau yang seterusnya ialah wave energy. Okey, yang bermaksud hydraulic wave energy converter, sistem pengubah tenaga ombak hidroelektrik. Sumbernya daripada ombak laut. Hasilnya ialah elektrik juga. Kelebihannya ialah bila sistem ini meminimumkan menerima pukulan ombak setinggi 3 meter secara konsisten dalam tempoh 1 jam, ia mampu menjana bekalan elektrik sehingga 40 kV atau bersamaan penggunaan untuk 4 buah rumah selama sebulan. Tenaga lautan bermaksud menghasilkan arus elektrik menggunakan air laut. Kita mengambil sumbernya daripada air laut iaitu garam dan hasilnya ialah elektrik. Kelebihan untuk tenaga lautan ini ialah bekalkan tenaga elektrik untuk gerakkan bot. Penggunaan air laut garam melalui tenaga lautan boleh dijadikan air laut garam alternatif kepada bahan api fosil. Melalui konsep sel kimia, tenaga elektrik yang dihasilkan tidak membebaskan gas karbon dioksida dan seterusnya tidak mencemarkan alam sekitar. Umpangan hidroelektrik bermaksud air yang mengalir mengandungi tenaga yang boleh diubah. Kita mengambil daripada sumber air mengalir dan hasilnya ialah elektrik. Kelebihannya ialah menampung keperluan pertanian, tenaganya percuma. Air juga dapat disimpan dalam pemumpangan dan sedia digunakan pada masa yang diperlukan serta tidak sisa buangan yang menyumbangkan kepada pencemaran. Sektor yang pertama ialah sektor bangunan. Teknologi pertama ialah tanaman vertikal, iaitu dinding bangunan yang ditutupi tumbuhan akan meningkatkan suhu bangunan dan akan meningkatkan kualiti udara yang bersih.
ialah kaedah olahan larut resapan tapak pelukusan, iaitu olah air sisa dari rumah dan guna semula untuk kegunaan rumah. Contohnya seperti air domestik melalui filter semula dalam sektor bangunan. Air tersebut boleh diguna semula untuk kegunaan rumah seperti siram tanaman dan juga membasuh. Ketiga ialah lampu cahaya semula jadi yang menghasilkan cahaya setara dengan lampu 55 watt. Lampu tersebut ialah biasan daripada cahaya matahari melalui lubang atap ataupun dinding. Itu merupakan lampu alternatif pada siang hari. Sektor seterusnya adalah pengurusan sisa. Teknologi hijau yang digunakan adalah sumber tenaga boleh baru dari sisa. Dan maksud daripada ini adalah sisa dirawat melalui rawatan dan pemprosesan secara biologi oleh pencernaan anaerob, iaitu fermentasi. Kita bersumberkan sisa makanan, sayur dan buah-buahan. Hasil yang dapat dihasilkan adalah biogas, iaitu metana, dan kegunaannya adalah sumber tenaga boleh baru. Yang kedua pula adalah bioplastik. Bioplastik adalah plastik yang dibuat daripada sumber semula jadi seperti kulit pisang, dan hasilnya adalah bioplastik. Kegunaannya adalah rawatan fizikal, penggunaan mesin padu dan berat, aplikasi konsep pengubahsuaian bentuk dan keadaan buangan. Yang ketiga pula adalah bokashi, bermaksud fermentasi bahan organik. Sumber yang diperlukan adalah sekam, padi, serbuk kayu, jerami, sebarang bahan organik seperti surat khabar lama. Hasil yang dapat dihasilkan adalah rawatan pencernaan ekosistem akuatik guna berbola tanah liat yang menyimpan bakteria, Labostreptococcus sp dan mikroorganisma lain. Kegunaan adalah pengurangan sisa makanan dan kertas. Mikroorganisma efektif lain kurang pencemaran sungai, halang penyakit dan merencatkan pertumbuhan bakteria patogen dan meningkatkan kecekapan pengambilan bahan organik yang mencemar sungai untuk merawat sungai tercemar. Seterusnya ialah sektor industri. Yang pertama ialah solar. Sumbernya daripada cahaya matahari dan akan menghasilkan arus elektrik dan juga haba. Kemudian arus elektrik yang diperolehi akan disalurkan ke rumah-rumah yang berdekatan. Yang kedua ialah larutan ekoenzim, iaitu larutan air daripada sampah organik. Contohnya buah dan juga sayur-sayuran. Fungsinya bagi mengusir serangga perosak. Yang ketiga ialah kaedah desalinasi, iaitu menukarkan air masin daripada laut menjadi air yang boleh diminum. Sumbernya daripada air laut, kemudian menjadi air minuman. Tukarkan sumber air kepada penduduk berdekatan. Keempat ialah bahan pencuci ekoenzim, iaitu pencuci pakaian setaraf dengan deterjen komersial. Kami mengambil sumbernya daripada sisa kulit buah pisang. Boleh mencuci pakaian dengan bersih. Yang kelima pula ialah bioplastik. Bioplastik adalah bahan polimer yang diperoleh daripada bahan-bahan mentah. Contohnya kulit pisang. Dengan kulit pisang ni, kami akan membuat bioplastik yang akan mengurangkan sisa makanan. Yang keenam ialah berbola tanah liat, iaitu bahan organik yang mampu menstabilkan kealkalian air, mengurangkan bau busuk air serta memecahkan molekul-molekul organik dan sisa sampah. Yang ketujuh ialah kaedah olahan larut resapan tapak pelukusan, iaitu mengolah air sisa rumah, contohnya air beras. Dengan air beras tu, kita boleh jadikannya sebagai air kecantikan. Kelapan pula ialah amalan alternatif untuk filem plastik dan bekas styrofoam, iaitu bahan polimer semula jadi yang akan diproses menjadi bioplastik. Ini dapat mengelakkan pencemaran hasil buangan polimer sintetik. Yang kesembilan, proses saponifikasi, iaitu membuat sabun melalui proses saponifikasi daripada sumber minyak masak terpakai. Ia mesra alam dan tidak tinggalkan
bahan kimia dalam ekosistem. Yang ke-10 ialah lactobacillus, iaitu bahan pencuci semula jadi daripada sisa buangan rumah menggunakan lactobacillus. Ia akan menjadi bahan pencuci rumah. Ia dapat mencuci longkang, bangunan dan juga kilang. Ke-11 pula ialah rawatan fizikal, ialah baja hidrolisis karbohidrat, iaitu menghasilkan baja daripada sisa basuh beras dan juga roti. Ia dapat mengurangkan sisa buangan. Yang ke-12 pula ialah baja kompos, iaitu penghasilan baja daripada sisa makanan. Contohnya ialah sisa dapur. Ia dapat menyuburkan tanaman tanpa perlu membeli baja. Seterusnya ialah sektor industri. Yang pertama ialah solar. Sumbernya daripada cahaya matahari dan akan menghasilkan arus elektrik dan juga haba. Kemudian arus elektrik yang diperolehi akan disalurkan ke rumah-rumah yang berdekatan. Yang kedua ialah larutan ekoenzim, iaitu larutan air daripada sampah organik. Contohnya buah dan juga sayur-sayuran. Fungsinya bagi mengusir serangga perosak. Yang ketiga ialah kaedah desalinasi, iaitu menukarkan air masin daripada laut menjadi air yang boleh diminum. Sumbernya daripada air laut, kemudian menjadi air minuman. Tukarkan sumber air kepada penduduk berdekatan. Keempat ialah bahan pencuci ekoenzim, iaitu pencuci pakaian setaraf dengan deterjen komersial. Kami mengambil sumbernya daripada sisa kulit buah pisang. Boleh mencuci pakaian dengan bersih. Yang kelima pula ialah bioplastik. Bioplastik adalah bahan polimer yang diperoleh daripada bahan-bahan mentah. Contohnya kulit pisang. Dengan kulit pisang ni, kami akan membuat bioplastik yang akan mengurangkan sisa makanan. Yang keenam ialah berbola tanah liat, iaitu bahan organik yang mampu menstabilkan kealkalian air, mengurangkan bau busuk air serta memecahkan molekul-molekul organik dan sisa sampah. Yang ketujuh ialah kaedah olahan larut lesapan tapak pelukusan, iaitu mengolah air sisa rumah, contohnya air beras. Dengan air beras tu, kita boleh jadikannya sebagai air kecantikan. Ke-8 pula ialah amalan alternatif untuk filem plastik dan bekas styrofoam, iaitu bahan polimer semula jadi yang akan diproses menjadi bioplastik. Ini dapat mengelakkan pencemaran hasil buangan polimer sintetik. Yang ke-9, proses saponifikasi, iaitu membuat sabun melalui proses saponifikasi daripada sumber minyak masak terpakai. Sektor yang seterusnya adalah pertanian dan perhutanan. Teknologi hijau yang pertama adalah pertanian vertikal atau vertical farming. Amalan pertanian susunan menegak, permukaan condong di dalam luar bangunan. Menggunakan teknologi Controller Environment Agriculture iaitu CEA. Dengan pelihara alam sekitar dengan tidak teroka alam sekitar besar-besaran dan kelestarian akan terpelihara. Teknologi hijau yang kedua adalah penanaman aeroponik. Aeroponik adalah proses membesarkan tumbuh-tumbuhan di udara atau persekitaran berkabus tanpa menggunakan tanah, iaitu teknologi tanaman aeroponik. Kelebihannya adalah meminimumkan penggunaan air. Ketiga pula adalah penanaman hidroponik. Hidroponik ialah penanaman di dalam larutan nutrien tanpa menggunakan tanah, iaitu penggunaan medium nutrien bukan bumi. Dan air sekali adalah rumah hijau. Rumah hijau atau rumah kaca ialah satu bangunan yang diperbuat daripada kaca atau plastik yang membolehkan penanaman yang terlindung dan terkawal. Kelebihannya adalah peningkatan hasil dan berkembang sepanjang tahun walau ada perubahan iklim di sesuatu tempat. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.
Tak